Tapi macam mana boleh tergamak 10 orang Filipina, yang Filipina dah merdeka, Malaysia dah merdeka, Sabah sebahagian dah Malaysia, boleh buat tuntutan dan negara luar ni boleh layan, bukan saja layan tapi memberikan satu award yang dalam jumlah USD 14.5 bilion, yang mana memang tak logik. Tapi okey, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam madani. Saya Zalina Osman Said. Saya adalah hos dalam Cikgu Undang-Undang. Hari ini bersama kita ada 2 orang daripada War Room. Boleh disebut sebagai bilik perang untuk kes Sulu. Mungkin penonton di rumah pernah dengar tentang kes Sulu yang mana Malaysia telah menang, dan kes Sulu berkenaan dengan tuntutan daripada 10 orang rakyat Filipina berkenaan dengan sebahagian daripada beberapa daerah di Sabah tu dilihat sebagai hak keturunan keluarga mereka. Dan Malaysia disaman USD 14.5 juta, dan sejak kebelakangan ni kes ni telah berjalan dan Malaysia telah menang, dan dibuat keputusan daripada beberapa negara di Eropah bahawa kes ni sebenarnya perjanjian kes tuntutan ni sebenarnya telah dipatahkan oleh kerajaan Malaysia. Jadi bersama saya ada Dato' Amalina dan juga Dennis Chandran, dan mereka boleh memberikan sedikit penceritaan, perkembangan dan memberikan pandangan mereka tentang kes ni, dan kenapa kes ni dilihat sebagai satu kes yang memang mengganggu dan melanggar kedaulatan negara Malaysia. Jadi ucap terima kasih kepada Dato' L dan Dennis. Jadi saya bukalah pada dua-dua untuk berikan sedikit general overview tentang kes Sulu ni. Apa pandangan Dato' L dan juga Dennis tentang kes ni, dan kenapa boleh terjadi 10 orang rakyat Filipina boleh saman sebuah negara merdeka Malaysia yang tak pernah dihadapi oleh mana-mana negara. Pertama, keduanya, tuntutan yang begitu besar telah disabitkan ke atas Malaysia, iaitu dalam USD 14.5 bilion, yang bagi saya kalau kita darabkan dengan ringgit Malaysia memang beratus bilion. Dan kemudian ada pula satu hamba Allah bernama Dr. Gonzalo Stampa daripada Madrid, Spain, yang membuatkan keputusan award sedemikian. Dan beliau ni sebagai seorang penimbang tara, an arbitrator antarabangsa, keputusan dia ni boleh dipakai dalam beberapa negara seperti di Perancis, di Madrid, di Netherlands. Jadi sekarang ni saya nak minta lah kalau boleh sedikit perkembangan, mungkin ramai penonton agak tengok cerita ni betul ke ataupun ni cerita Hollywood. Silakan. YB, betul tu. Sebenarnya kan kalau kita tengok kes ni tidak seharusnya dibawa kepada mahkamah di peringkat antarabangsa pun, sebab ia adalah satu treaty antarabangsa yang pada masa itu kita dijajah oleh Inggeris pada masa itu, dan setelah Sabah menjadi sebahagian daripada kita, telah ada session agreement yang mana hanya 5,000 saja yang perlu dibayar. So kalau ada masalah, kalau dia orang tidak bersetuju kenapa kita berhenti pembayaran tu pada tahun 2013, sebenarnya kita berhenti pembayaran tu pun sebab dia orang telah menyerang Lahad Datu kan. Dia tak menyerang Lahad Datu. So takkan kita nak bayar seterusnya. And saya rasa masalahnya ialah sebab mereka melihat dia sebagai satu perjanjian komersial. Sebab itu mereka berasa adalah perlu untuk membawa kes ini kepada di peringkat antarabangsa, iaitu negara Europe kan. Ni. Sebab maksud Dato' L tu kalau kita tengok di segi logik lah. Pertama sekali perjanjian tu dalam bahasa Jawi. Ya. Kedua, perjanjian tu pada tahun 1878. Masa tu Malaysia tak wujud lagi. Betul. Dan pada masa tu memang negara barat banyak menjajah di Asia Tenggara. Kita ada kerajaan Spain, jajah Filipina. Kita ada kerajaan Belanda, jajah Indonesia. Kita ada kerajaan British, jajah India, jajah Malaysia, Melaya pada masa tu.
Jadi memang kita tahu bahawa penjajahan ini berlaku kerana sejarah membuktikan bahawa ini adalah trade agreement. Sebab Asia Tenggara tu diguna pakai oleh negara Eropah untuk mendapat rempah ratus yang dilihat sebagai komoditi perniagaan antarabangsa pada tahun abad ke-17, ke-18, abad ke-19. Jadi ini memang sejarah yang semua negara memang mempunyai pengalaman yang agak sama. Kemudian ada satu perjanjian dalam bahasa Jawi yang mana disebut bahawa kalau adanya pertindihan ke tak puas hati, mereka boleh rujuk kepada seorang individu wakil daripada syarikat, seorang British sebagai mediasi ataupun penimbang tara lah. Itu sejarah kan. Tapi macam mana boleh tergamak 10 orang Filipina, yang Filipina dah merdeka, Malaysia dah merdeka, Sabah sebahagian dah Malaysia, boleh buat tuntutan dan negara luar ni boleh layan, bukan saja layan tapi memberikan satu award yang dalam jumlah USD 14.5 bilion, yang mana memang tak logik, tapi menjadi satu logik kerana ia menjadi satu kebenaran di segi fakta. Ia telah berlaku dan Malaysia telah diancam dengan tuntutan yang begitu besar. Macam mana negara lain di luar sana boleh tergamak nak melayan tuntutan yang agak dilihat sebagai memang tuntutan yang tak masuk akal dan tuntutan palsu? Mungkin Datuk berkenaan dengan perkara itu, sebagaimana saya rasa kita telah melancarkan beberapa kali. Dan saya rasa saya setuju dengan Datuk bila kita mulakan kes ini dari awal lagi. Dia sebenarnya tidak boleh dikatakan sebagai satu kes yang sah. Bukan satu dari permulaan lagi. So jadi perkara ini bukannya sesuatu yang telah berlaku kerana mereka mempunyai niat yang betul. Kalau niat dia tu betul untuk menuntut hak mereka di bawah undang-undang, dia sepatutnya membawa perkara ini di bidang kuasa Malaysia sendiri. Tapi saman di Malaysia lah. Saman di Malaysia, tetapi perkara ini tidak dibuat demikian. Disaman ke luar Malaysia. Di luar Malaysia. Failan pertama pun dilakukan untuk melantik penimbang tara dalam kes ini adalah di Spain pada 31 Januari 2018. Jadi apa yang dinyatakan di sini adalah ini merupakan satu komplot oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil peluang terhadap apa yang berlaku pada ketika itu. Jadi dia melibatkan peguam, dia melibatkan penimbang tara antarabangsa, dia melibatkan beberapa pihak-pihak yang mempunyai kepentingan peribadi mereka yang sendiri, yang menggunakan orang-orang yang menuntut ini. Kebanyakan mereka ni, perkara ini yang saya cakap ni adalah perkara yang sudah pun ada dalam domain-domain internet dan sebagainya. Latar belakang mereka tu tidak seorang pun yang sebenarnya akan membuat tuntutan ini secara mereka sendiri. Ini adalah satu tuntutan yang telah dirancang dan satu komplot daripada pihak-pihak tertentu yang menggunakan kononnya waris-waris ini untuk membuat tuntutan ini. Dan di belakang tuntutan ini juga ada satu syarikat kita panggil sebagai third party funders ataupun pihak pembiaya ketiga, yang satu badan yang gergasi yang besar yang berpangkalan di United Kingdom, mempunyai pejabat di merata dunia termasuk di Amerika Syarikat. Mereka membiayai kes ini dari awal sampai sekarang. Itu sebab 10 orang ni mempunyai kebolehan untuk mendapat seorang peguam dan beberapa orang peguam. Kerana bukan duit mereka sendiri, tapi dibiayai. Betul. Mereka tidak mampu. Kalau kita lihat dalam satu perkara ini mungkin jenaka, tetapi itu adalah kebenaran. Beberapa daripada bila kita ada buat beberapa kajian pada peringkat awal itu, rumah semua alamat dan sebagainya ini ada dalam dokumen-dokumen di mahkamah. Jadi kalau kita Google rumah dia pada awal tu kecil, boleh jadi sampai jadi banglo kalau kita tengok dalam Google Earth. Bagaimana perkara ini terjadi? Dari mana? Semua mereka ni pesara, tidak bekerja dan sebagainya latar belakang. Tetapi boleh membawa satu tuntutan yang berpuluhan juta ringgit. Dan untuk membayar kepada peguam-peguam ini adalah sangat-sangat tinggi kos dia. Jadi bagaimana mereka buat perkara ini? Kerana ada pembiaya di belakang mereka yang tengok ada peluang untuk mendapatkan duit daripada satu kerajaan dan juga satu negara yang berdaulat. Maka mereka lihat kes ini ada basis, ada sedikit peluang untuk mendapatkan duit daripada kita. Jadi dia mulakan perkara ini dengan perancangan daripada beberapa pihak-pihak yang menjadi dalang kepada kes ini. Jadi daripada awal lagi, kita tidak boleh panggil kes Sulu ini adalah satu kes yang sah, tetapi satu penipuan dan satu cara untuk mendapatkan duit daripada satu negara yang berdaulat.
Sebab itu saya rasa sebagaimana yang Datuk dari awal lagi bila mula menerajui kes ini sejak hujung 2022, kes ini telah mendapat begitu banyak reaksi dalam seluruh dunia. Salah satu sebabnya dalam dunia timbang tara ni ataupun arbitration, ini adalah satu award atau anugerah 15 bilion yang Datuk sebutkan tadi, itu adalah yang kedua terbesar di dunia. Dan tidak ada mana-mana award sebegini rupa terhadap satu negara yang berdaulat, yang pernah dibuat oleh seorang penimbang tara. Kalau dia panggil diri dia sebagai penimbang tara berkelas dunia dan sebagainya, mereka tidak akan terlibat untuk membuat keputusan-keputusan yang sedemikian rupa dan tidak melibatkan Malaysia. Malaysia tidak diberikan hak dan Malaysia tidak terlibat dalam perkara ini dari awal lagi. Kalau dikatakan kita terlibat dalam timbang tara ini. Sebab itu baru-baru ini keputusan yang 2 hari lepas, selepas berperang begitu lama dalam kes undang-undang ini, keputusan dalam Mahkamah Court of Cassation, itu adalah Mahkamah Agung, mahkamah paling tinggi dalam negara Perancis. Satu negara yang menghormati bidang timbang tara. Kalau kita lihat, kita daripada pusat timbang tara juga, salah satu pusat timbang tara yang dihormati adalah di negara Perancis, berpangkalan di Perancis. Dan Perancis, mahkamah yang tertinggi dekat sana sudah menyatakan bahawa dengan jelas, walaupun wujud bila dicakapkan berkaitan dengan klausa perjanjian itu. Perjanjian tu wujud. Ya. Tetapi klausa timbang tara yang nyatakan itu, bila mana orang yang sepatutnya menjadi penimbang tara dalam kes ini tidak wujud ataupun tidak ada, maka dia tidak boleh mengikat Malaysia. Jadi bila dia pasang timbang tara daripada Madrid, Spain, sebenarnya timbang tara tu memang timbang tara yang tidak sah. Pada awal lagi. Yang mana Mahkamah Agung di Spain pun membuat keputusan yang sama pada beberapa bulan lepas bahawa penimbang tara Gonzalo Stampa ni melanggar undang-undang jenayah di Spain. Dia tidak mengikut keputusan mahkamah. Bila mahkamah nak batalkan pelantikan dia sendiri, mahkamah yang melantik dia telah membatalkan pelantik. Madrid, Spain melantik dia. Mahkamah yang sama membatalkan pelantikan dia. Dia lari daripada Spain, dia pergi ke France. Untuk letakkan perintah. Betul. Dan meneruskan untuk mengeluarkan. Itu yang sebabnya cerita sebenarnya bila saya menjadi menteri dan kita dalam war room tu, mereka dah hantar beberapa orang untuk membuat kiraan di harta kedutaan Malaysia di Perancis sebab mereka nak lelong. Kononnya itu adalah hak mereka. Supaya mereka boleh menuntut anugerah ataupun award yang telah dikeluarkan. Yang 15 bilion. Yang secara tidak sah. Tapi 15 bilion saya tak yakin hanya satu bangunan kedutaan, mesti banyak lagi perniagaan Malaysia di antarabangsa akan menjadi sasaran mereka. Betul. Tentu sekali. Saya dalam pemikiran saya mereka akan cari mungkin harta khazanah, harta Petronas, semua harta-harta di bawah kerajaan Malaysia. Mereka akan membuatkan gerakan untuk menggadai atas alasan adanya satu award. Betul, Datuk. Kalau kita berikan satu analogi yang ringkas, 50 bilion, kurang-kurang 50 bilion ringgit Malaysia ini, kita menyerupai kepada 3-4 ribu satu orang dari rakyat Malaysia boleh dapat 3-4 ribu. Maksudnya 34 juta rakyat Malaysia kali dengan 50 bilion yang telah kita 4,000 katakan salah satu. Mungkin. Saya, Dato' L, Danish semua dan semua 34 juta rakyat Malaysia, itulah jumlah tuntutan mereka. Itulah yang telah diselamatkan oleh Malaysia hari ini. Inilah duit oleh kerajaan yang ada pada hari ini telah selamatkan duit sejumlah ini yang boleh digunakan oleh perkara lain. 2 perkara tidak boleh kita kompromi, Datuk, dalam perkara ini. 1, dia nak dapatkan duit daripada sebuah negara. Ini bukan duit syarikat ataupun duit daripada pihak-pihak tertentu. Ini adalah duit negara. Dan duit yang kerajaan guna hari ini untuk memastikan kita menang juga menggunakan wang daripada kerajaan. Ini sesuatu yang lain daripada kita. Ini bukan satu commercial business. Ini adalah negara. Dan keduanya adalah dia cuba untuk mencabul hak dan juga kedaulatan negara Malaysia. Tapi saya nak tanya Dato' L. Dato' L kata, kenapa Malaysia nak layan? Kalau katakan perjanjian tak sah, 10 orang ni macam orang gila talak lah. Macam tak betul kan? Membuat tuntutan yang boleh dianggap sebagai tuntutan palsu. Kenapa mesti Malaysia layan? Itu banyak orang tanya saya. Tak layan lah, buat tak tahu. Kenapa kita nak layan? Masa mula-mulanya, mereka fikir
perjanjian ni adalah satu perjanjian komersial timbang tara di mana dua-dua pihak telah bersetuju untuk pergi timbang tara. So bila dia pergi mahkamah di Spain, dia berkata ia adalah perjanjian timbang tara dan selalunya kalau perjanjian timbang tara dua-dua pihak kena pergi dan bersetuju. Kalau kita tidak memberi objection, timbang tara itu akan dilantik. Masalahnya ialah ia adalah bukan perjanjian timbang tara. Selepas kerajaan Malaysia kita masuk dan kita objek kan kepada Mempertahankan kita mempertahankan dan kita objek pelantikan timbang tara, mahkamah di Spain telah memutuskan bahawa pelantikan timbang tara itu adalah null and void, tidak sah. So sepatutnya tanpa berhenti di situ, tetapi tidak. dia pergi Dia negara lari kepada Paris dan dia buatnya award betul Datuk terakhir di tapi situ. soalan saya, kenapa mesti Malaysia layan? Tak salah layan. Takkan dia boleh buat tuntutan pada sebuah negara? Saya setuju, Why tapi can't we just ignore the claim? we shouldn't ignore the claim because we have to fight. Kalau kita tak ignore, dia akan pergi enforce. Betul. Because of the New York Convention, kita kena enforce. Apa Dia maksud akan New York enforce. Convention tu, Datuk L? Kita negara pendengar tak pihak tahu. kepada Convention New York, di mana sebagai negara pihak kita kena iktiraf award yang diberikan di negara lain. So maknanya Kecuali sebahagian kita boleh daripada menunjukkan sebab kita menjadi fakta-fakta. kita dalam New York Ah. Convention, kita telah membuat persetujuan dengan Ya. banyak negara yang sama bahawa Mhm. kalau apa-apa keputusan timbang tara perdagangan antarabangsa, Yep. award itu Malaysia akan recognize. Ya, Sama. Timbal balik. Timbal balik. timbal balik. So maksudnya itu sebabnya mereka tahu bahawa kalau mereka saman di Malaysia, kemungkinan kerajaan boleh menang. So dia lari ke negara luar dan menggunakan proses timbang tara antarabangsa sebagai strategi supaya dia tahu yang kita sebahagian daripada New York punya convention baru kita kena laksanakan lah. Dan kita lihat negara-negara yang dia pergi adalah negara-negara Eropah, iaitu France, Netherlands, Luxembourg dan dia bermula di Spain. Jadi apa strategi mereka sebenarnya? Strategi mereka ialah mereka ingin melihat sekiranya mereka dapat sekiranya award akhir itu dapat diiktiraf di negara-negara tersebut, maknanya dia akan pergi kepada negara-negara lain dalam Convention New York untuk mendapatkan pengiktirafan untuk award tersebut. Sebab 15 bilion tu sangat tinggi. Tapi Malaysia negara merdeka. Malaysia boleh menghalang sesiapa yang nak melaksanakan award tu. Tak boleh ke Malaysia menghalang? Sebab kita telah menjadi negara pihak kepada New York Convention New York dan dia melihat dia sebagai commercial arbitration. Sebenarnya perkara itu salah. Ia adalah treaty antarabangsa yang mana Maksud Dr. L, Ya. mereka bukan melihat menyaman Malaysia dalam aspek kedaulatan negara, tapi Tak. mereka menyaman Malaysia atas perjanjian timbang tara antarabangsa mana- bertarikh 1878. yang mana dia kata kita gagal untuk Menghormati menghormati dan laksana. perjanjian tersebut. Tapi perjanjian 1878, takkanlah negara barat ni boleh percaya mereka? Tak masuk akal kan? Ya, tak masuk akal, tapi saya rasa sebab masa tu saya rasa sebab tu yang negara Spain telah membatalkan pelantikan timbang tara. Sebenarnya Datuk tambah kepada apa yang Datuk El saya sebutkan tadi. Sebenarnya di bawah New York Convention, kita ni Malaysia adalah satu negara yang banyak perdagangan. Banyak perdagangan, ramai yang buat perniagaan di sini dan sebagainya. Salah satu cara untuk menyelesaikan apa-apa pertikaian adalah melalui alternative dispute resolution ataupun ADR. DDR lah. ADR ini salah satu cara untuk menyelesaikan pertikaian-pertikaian bersifat komersial. Jadi memangnya Malaysia adalah salah satu daripada ahli kepada New York Convention. Kalau kita tidak jadi, kalau apa-apa award yang kita keluarkan, kita tidak dapat enforce ataupun kuat kuasa di negara-negara tertentu. Dengan adanya New York Convention, kita boleh pergi up to 170 lebih mungkin negara yang sudah menjadi ahli kepada New York Convention. So itu sebab itu kita perlu mengambil perkara ini secara serius dan perlu juga kita lawan secara habis-habisan sehingga ke akhir untuk memastikan kita hormat kepada undang-undang antarabangsa, kita hormat kepada proses timbang tara dan juga kita hormat kepada apa-apa award yang seorang penimbang tara keluarkan.
Itu adalah pendekatan ataupun yang diambil oleh kerajaan Malaysia. Tetapi dalam keadaan ini adalah satu penyalahgunaan sistem timbang tara dunia. Dia telah menyalahgunakan satu sistem yang sedia ada. Dia menyalahgunakan proses timbang tara yang legit dan betul untuk kepentingan pihak Semaknanya tertentu. mereka pandai lah. Mereka bukan pandai tapi licik dan niat jahat. Niat Dia tak jahat. pandai tapi dia licik. Licik, niat jahat dan ada dalang-dalang tertentu. Ada niat malafide lah. Malafide yang sangat Dan sudah tentu di belakang mereka, mereka ada dalang. mempunyai Ada dalang. backing oleh satu syarikat besar yang menyebabkan mereka berani lah. Saya juga Ya, rasa betul. sebab mereka fikir Malaysia adalah an easy target. Target Negara yang kecil. senang. Negara kecil, target yang senang. Maknanya dia ingat we are not united sebagai negara. So dia buat benda tu ingat senang. Kita boleh dapat award 15 bilion, Malaysia dah tak boleh gaduh sana. Dan dia boleh pergi kuat kuasa. pergi sana, ada boleh kuat kuasa. Saya terpanggil nak komen sebab saya tahu pada tahun 2018 kita daripada 2018 sampai pilihan raya ke-15 kita bertukar Perdana Menteri. Dah 3 Perdana Menteri kita Ya, tukar. kestabilan politik. Yes. Kestabilan politik tak ada dan saya membuat konklusi bahawa kestabilan politik salah satu daripada punca keberanian mereka. Sebab mereka tahu bahawa kita tengah tergugat, bertukar-tukar menteri luar, bertukar-tukar menteri undang-undang, bertukar-tukar peguam negara. Mereka mengambil kesempatan supaya kalau mereka boleh hit and run lah kata orang. Hit and run. Saman hit and run. Mungkin dia tak nak 15 bilion USD, mungkin mereka target 1.5 juta bilion USD. Mungkin mereka ada strategi mereka lah. Itu tanggapan saya bila saya mula terlibat dalam kes ni. Tapi yang saya pun sampai sekarang masih tak boleh faham dan tak boleh terima ialah sepatutnya sebagai ADR, Alternate Dispute Resolution, yang kita tahu dalam semua perjanjian antarabangsa dia ada klausa untuk timbang tara. Objektif utama timbang tara ialah supaya dia tak masuk mahkamah. Sebab mahkamah kadang-kadang makan masa dan kos terlampau tinggi. Jadi pergi kepada mahkamah timbang tara untuk perdagangan sebab ia lebih mudah dan lebih pantas. Dan saya tahu sebagai ADR, syarat utamanya dua-dua pihak kena setuju. Betul. Jadi kalaupun dia pergi ke Madrid, Spain katakan, pelantikan Gonzalo Stampa dan sebagainya, bukankah ciri utama ialah Malaysia kena bersetuju dengan mereka, inilah penimbang tara yang kita nak lantik. Jadi soalan saya, adakah Malaysia setuju masa tu tak atas pelantikan mereka? Tidak, Malaysia tidak setuju sebab cara dia telah memberi servis kepada kita tidak betul. So dia dapat ex parte dulu. Bila Malaysia Sebelah masuk, pihak, satu pihak, sebelah pihak. So bila Malaysia telah membangkang dan put forward objection, yang tu yang bantahan. Selepas itu yang pelantikan mereka menipu tidak sah. dalam sistem proses prosedur pun mereka menipu. Mereka tidak membuat cara betul. Mempunyai pendekatan niat jahat lah. Betul, Dato'. Licik. Licik lah. So itu pun sebab timbang tara selalunya ADR, dua-dua kena setuju. Tiba-tiba dalam kes ni Malaysia tak tahu biji putih, tiba-tiba kita terikat kepada penimbang tara, terikat pada mahkamah dan sepatutnya perbincangan tu ada dulu kalau kita bersetuju. Itu sebab banyak orang tahu bahawa okey, itu semua kita setuju. Jadi sekarang soalan akhir saya ialah walaupun kita dah tahu ni semua, soalan saya ialah kenapa masih dalam kes ni tengah dalam proses. Kesimpulan saya dah dilihat sebagai dah boleh selesai lah sebab 4-4 bidang kuasa dah selesai kan. Kemungkinan ada tak lagi tuntutan akan dibuat oleh sebahagian daripada saudara mereka yang lain. Sebab ni 10 orang je. Saya dimaklumkan keturunan mereka ni beratus ribu. Apa pandangan Dato' L dengan Danish? Saya rasa tidak seharusnya ada lagi tuntutan sebab duit tu datang daripada third party funder. Kalau dia tak boleh dapat duit dia balik dari segi investment dia dan dia pergi kepada satu kes yang mana sudah tak ada jalan kepada kes tu sebab Mahkamah Agung pun sudah kata tiada klausa. Kemungkinan tu kurang lah. Saya rasa kemungkinan tu kurang kecuali you nak guna basis apa lagi sebab you tak boleh guna lagi 1878 tu sebab dia timbang tara klausa tu dah tak terpakai. Dan patutkah Malaysia saman mereka balik pandangan? Should we sue them back? Dapatkan balik pampasan ganti rugi. Apa pandangan Dato' L dengan Danish daripada War Room? Should we sue them back?
Tentu sekali, Datuk. Kita perlu mendapatkan semula apa yang telah kita belanjakan selama ini sehingga sekarang. Dan saya tertarik dengan soalan Datuk Seri yang pada awalnya, bolehkah mereka pergi ke bidang kuasa lain dan teruskan? Tidak dapat kita halang. Kalau kita sebab itu saya lihat kemenangan yang kita dapat pada hari ini merupakan kes ini bermula pada 2018. Secara agresif kita telah menggerakkan semua termasuk Jabatan Peguam Negara di bawah pimpinan Datuk Seri sendiri, daripada Jabatan Peguam Negara, semua kaunsil-kaunsil luar negara, bahagian haiwan undang dan semua dari War Room, dari Sekretariat Khas dan semua pihak yang terlibat telah menggerakkan satu gerakan yang sangat agresif dari 2022, dan saya boleh nyatakan dengan sini dengan berani kita boleh nyatakan dengan keputusan yang telah kita perolehi 2 hari lepas, perkara ini will be put to rest. Kes ini perlu ditamatkan riwayatnya. Semua bidang kuasa yang menghormati proses timbang tara yang betul tidak seharusnya melayan satu kes yang remeh-temeh macam ni, dan juga satu kes yang telah dimulakan dengan niat jahat dengan begitu banyak penyalahgunaan proses dalam sepanjang proses ini. Kita tidak dapat hentikan dia pergi ke mana-mana bidang kuasa. Kita tidak boleh hentikan mana-mana pihak lagi yang kalau dia orang tidak faham sistem ni nak membiayai lagi tuntutan palsu macam ni, nak pergi ke luar negara. Tetapi kemenangan yang kita perolehi hari ini adalah kemenangan kepada dunia alternative dispute resolution. Kita boleh katakan it's a victory kepada untuk menegakkan dan mengembalikan apa yang telah menjadi ancaman kepada dunia timbang tara. Kalau di mana-mana bidang kuasa, kalau kita tengok award macam ni telah dikuatkuasakan, maka keyakinan terhadap ADR ini akan tergugat. Dan kemenangan yang Malaysia perolehi hari ini adalah kemenangan kepada dunia timbang tara. Kita perlu mengucapkan terima kasih kepada kepimpinan Datuk Seri, kepimpinan negara dan yang ada pada hari ini, yang kita lihat kemenangan ini telah berpihak kepada Malaysia dan juga kepada ADR secara umumnya. Jadi mana-mana negara dan bidang kuasa selepas ini perlu henti. Kita lihat daripada semua media-media antarabangsa telah membuatkan satu liputan yang meluas terhadap kemenangan kita hari ini dan menunjukkan masuk dalam GAR baru-baru ini juga menyatakan bahawa pihak ini telah gagal untuk menguatkuasakan award yang mereka ingat boleh dikuatkuasakan. Lepas ini semuanya adalah prosedural. Dia boleh cuba, dia boleh bawa kepada kuat kuasa mana-mana, tapi keputusan-keputusan yang kita ada, kemenangan berturut-turut dalam pelbagai bidang kuasa termasuk yang terbaru ini akan kita gunakan di mana-mana bidang kuasa yang dia pergi dan mengembalikan kemenangan kepada Malaysia dalam kes ini di mana-mana bidang kuasa. Jadi kalau kita lihat siapa-siapa pembiaya ketiga nak biaya kes ini, sepatutnya tidak perlu sebut, mungkin bodoh lah dia kalau dia nak teruskan ini. Akan menjadi sebahagian daripada sejarah. Sudah tentu Datuk Seri, sudah tentu. Timbang tara dalam dunia timbang tara, apa yang telah Malaysia lakukan, kemenangan ini adalah sejarah yang tidak dapat kita satu sejarah yang sangat-sangat tidak dapat kita akan lupakan. Dan sebab itu juga saya rasa ramai orang memerhati kes ini. Sebelum ini ramai juga penimbang-penimbang antarabangsa dan pengamal undang-undang. Kadang-kadang ramai yang buat komen terhadap kita. Kita ada berbagai kolokium telah kita buat. Saya rasa kita ada satu website khusus. Hari ini rakyat Malaysia siapa saja boleh lihat. Kes ini, semua perkara ini, saya rasa ini adalah satu idea tercetus daripada Datuk Seri sendiri. Kita ada satu website yang khusus yang berikan naratif Malaysia. Dalam ini saya perlu sebutkan juga, selain daripada kita punya dalam undang-undang, melalui inisiatif undang-undang di mahkamah-mahkamah tertentu, kita juga ada naratif media yang telah kita buat membawa apa kebenaran Malaysia sebenarnya, kebenaran kes ini. Saya rasa itu telah memainkan satu peranan yang amat penting dalam semua media-media antarabangsa. Sehingga hari ini, semua yang naratif palsu yang dibawa oleh puak-puak ini, hari ini telah diterbalikkan. Dan naratif Malaysia yang sebenar berada dalam media-media antarabangsa dan media-media tempatan untuk memberikan penerangan kepada rakyat Malaysia. www.sulukes.com adalah salah satu daripada website kita untuk menerangkan itu sebab kes kita ini. telah mengeluarkan beberapa artikel dan tajuk-tajuk buku yang kita tajukkan Sulu Fraud Against Malaysia Truth. Betul. Sebab kita melihat bahawa mereka sebenarnya membuat tuntutan palsu, menentang tentang kebenaran di pihak Malaysia. Betul. Dengan itu saya ucap terima kasih pada Datuk L dan Danish kerana bersama dalam program Cikgu Undang-Undang. Selepas ini kita akan mendapat beberapa soalan daripada online questionnaire daripada pendengar ke penonton kita, supaya Datuk L dan Danish bolehlah menjawab soalan mereka daripada soalan yang paling senang dan soalan yang paling susah. Itu saya ucapkan terima kasih dan Terima kasih, tahniah. Datuk Seri.
Terima kasih, kepada YB. War Room Tahniah sebab kita kepada Terima menang kasih pada semua. untuk kes Sulu fraud Ya. against Malaysia Truth. Wabillahi taufiq wa hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alright.